Masa ni, tiba-tiba dia dengar dekat belakang dia ni, bunyi bergema orang baca bacaan Yasin. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. Okay, mesti korang akan tertanya, kenapalah Pika, untuk video kali ni Pika buat video dekat dalam kereta? Okay, sebenarnya ada beberapa reason kenapa Pika terpaksa buat video dekat dalam kereta. Yang pertama disebabkan oleh dekat rumah Pika tu ada macam construction, so dia macam agak mengganggu tau. Siang malam ada, so macam bunyi tu semua mengganggu untuk Pika buat shooting dekat rumah lah. So fikir, okay better buat dekat dalam kereta, why not kan? So, hari tu kita balik raya kan, balik beraya dan nak dijadikan cerita disebabkan oleh jalan yang terlampaulah jam. Bila Pika way semua tempat tu, banyak juga tempat yang mana bila Pika lalu sebenarnya agak menyeramkan. Mostly ataupun banyak kisah-kisah seram yang selalunya kalau Pika ceritakan pasal kisah-kisah seram, ada banyak yang kisah tentang jalan-jalan tertentu kan. Nak dijadikan cerita, perjalanan Pika pergi dan balik daripada kampung halaman Pika tu, Pika lalu dekat beberapa kawasan yang mana kawasan tu pernah Pika kongsikan kisah seram dekat korang. Contohnya, macam jalan area Muazzam Shah, jalan Temiang Pantai tu. So daripada situ, jadi macam padan muka jugalah. Engkau suka sangat kan cerita kisah-kisah seram dekat semua orang ni. So sekarang bila semasa memandu dalam waktu malam, pukul 11-12 malam macam tu, drive dekat kawasan yang memang tak ada orang. Jadi dekat situ, mulalah teringat balik kisah-kisah seram sendiri. Yang korang semua kongsikan, Pika teringat balik. Lepas tu jadi macam, seramnya ya Allah jalan ni kan. So, untuk kisah yang kali ni pula pun berkaitan dengan jalan juga. Tadi tu sedikit sebanyak pasal cerita pasal balik kampung lah. Panjang pula cerita Pika kan. So sekarang Pika nak alang-alang tu Pika nak ucapkan terima kasih jugalah kepada orang yang sudi menegur Pika hari tu masa balik kampung. Ada yang berjumpa Pika dekat Bazar Ramadan, lepas tu korang tegur daripada jauh. Lain kali kalau jumpa depan-depan, tegur je lah kan, tak payah takut. Pika tak makan orang pun. Lepas tu ada juga yang bila kita pergi rumah orang-orang tertentu, orang tetamu dekat situ yang datang dekat Pika cakap, ni Pika Storyteller kan? So Pika nak ucapkan terima kasih lah sebab korang kenal. At least korang kenal lah Pika dekat luar. So, itu tadi adalah sekadar satu cerita merepek daripada Pika. Dan sekarang Pika nak sambung ke kisah seram yang Pika nak kongsikan dekat korang hari ini. Bagi Pika kisah ni sangatlah seram sebab dianya berkaitan dengan, tak tahu dia macam jin ke apa. Dia macam ada kaitan jugalah semua tu. Alright, kisah dia macam ni. Kejadian ni sebenarnya dah lama berlaku dan kejadian ni dipercayai berlaku dekat seorang budak lelaki yang mana budak lelaki ni merupakan seorang budak yang buat praktikal dekat sebuah hospital di kawasan Negeri Sembilan. Dia tak ada bagi tahu dekat hospital mana, cuma dia buat praktikal dekat Negeri Sembilan dan budak ni pula adalah budak KL. Okey. Ada satu malam tu, kata dia kena kerja dan kerja dia pada hari tu siap pada pukul 8 malam. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang pukul 8 macam tu. So, disebabkan oleh keesokannya tu adalah weekend ataupun hari dia cuti. So, disebabkan oleh dia kan orang KL, jadi dia ni selalu ulang alik lah. Okay, dia pun decide untuk balik pada malam tu juga untuk balik ke rumah dia dekat KL tu. So, seperti biasa, bila habis kerja pukul 8, dia akan terus solat maghrib sebelum dia meneruskan perjalanan balik ke rumah dia dekat KL tu. So, lepas dah solat maghrib apa semua, dia pun meneruskanlah perjalanan tu. Dia drive seorang-seorang. Lagipun, Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur kan tak jauh pun sebenarnya kalau diikutkan perjalanan dia tu. So, dia pun balik lah. Masa on the way balik tu, mungkin disebabkan oleh dia kan kerja dekat hospital. Jadi kita boleh faham lah mereka ni, orang-orang yang kerja dekat hospital ni, biasanya mereka memang sangat mencabar. Mereka akan penat daripada segi mental dan juga fizikal. So pada hari tu, lelaki ni nama dia adalah Zaidi. Zaidi ni,
dia jadi penat tau. Dia jadi macam mengantuk macam tu. So agak bahaya lah kan. Lagi pula, bila kita drive daripada Negeri Sembilan ke KL, highway dia tu kan macam lurus macam tu. Jadi bila kita memandu dalam jalan yang lurus macam tu, kebiasaannya memang kita mudah untuk rasa terlelap. Rasa macam mengantuk ataupun micro sleep orang panggil. Yang mana benda ni memang sangat-sangat bahaya lah. Walaupun macam kita nak terlelap sesaat, 2 saat macam tu pun, itu pun boleh menyebabkan kemalangan maut. Jadi disebabkan oleh Zaidi ni, dia takut yang dia tu macam tertidur, terlelap masa tengah duk driving. Dan kebetulan pula masa tu dekat radio dia dengar azan isyak berkumandang. Jadi Zaidi ni pun decide untuk macam alang-alang dia tengah mengantuk, penat tu kan. Why not kalau dia terus stop dekat mana-mana, R&R ke apa, tempat terdekat untuk dia solat. So at the same time, selain daripada menghilangkan rasa mengantuk, dia pun dah siap solat awal-awal lagi kan. Lagipun Zaidi ni dia jatuh dalam kategori orang yang alim jugalah. Jenis yang budak yang baik lah. Sebab dia ni kalau bila masuk waktu, dia memang akan terus solat. Which is sangat-sangat bagus lah. Zaidi ni boleh dipuji lah. So lepas tu dia pun kata dia masuk dekat satu R&R. Dia tak bagi tahu R&R yang mana. Cuma katanya R&R tu berada di sepanjang laluan Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur. Dan kata dia, R&R ni sebenarnya kalau bagi orang yang agak familiar dengan R&R tu, mereka katakan R&R tu sebenarnya jenis yang agak bahaya untuk orang yang kurang lalu kawasan tu ke macam tu lah, lebih kurang kan. Bahaya dia tu ada 2 jenis. Yang pertama mungkin disebabkan oleh ada banyak kejadian mistik yang berlaku dekat situ, disebabkan oleh orang kurang nak menggunakan R&R tersebut. Dan lagi satu pula, R&R tu jadi seram disebabkan oleh banyak juga kes-kes jenayah yang berlaku dekat kawasan tersebut lah. Antara kejadian jenayahnya macam orang sengaja pergi putuskan tali kipas lah kan, bocorkan tayar dengan sengaja lah. Sebab lepas tu bila orang parking situ, tiba-tiba ada benda macam tu, lepas tu ada pula orang yang offer pertolongan dalam masa yang singkat. Macam seolah-olah orang tu dah tahu kereta kita tu macam ada problem. Korang faham kan? Ada jenis-jenis jenayah macam tu lah yang selalu berlaku dekat kawasan R&R tersebut. But anyway, Zaidi ni dia kata masa dia sampai dekat R&R tu, kawasan R&R tu lengang. Lagipun bukan kata musim cuti sekolah ke, dia macam weekend yang biasa kan. Jadi orang ni jarang sangat nak menggunakan R&R ni, unless kalau macam cuti sekolah mestilah ramai kan. Jalan tu pun lengang. Lepas tu dia kata bila dia parking, memang parking betul-betul dekat depan surau. Sebab keadaan R&R tu memang lengang, tak ada orang pun. So macam biasalah dia parking depan surau betul-betul. Dia park kereta dia elok-elok, dia keluar je. Dia pun masuklah dekat dalam surau tu. Lepas tu dia pun ambil lah wuduk. Okay. Masa tu memang dia tengok keadaan dalam surau pun memang tak ada orang. Ada dia seorang sahaja. So dia pun solat. Masa dia mula-mula nak solat, dia takbir, lepas tu dia niat, lepas tu takbir semua kan. Masa ni tiba-tiba dia dengar dekat belakang dia ni bunyi bergema orang baca bacaan Yasin. Korang bayangkan, korang baru nak solat, sekali dengar kat belakang Yasin. Panjang, ramai-ramai bergema macam tu kan. Tapi masa tu, mungkin bagi Zaidi ni, alah buat apa nak takut. Bukannya kata bunyi bukan-bukan kan. Bunyi bacaan Yasin. Lepas tu, bacaan tu pula sedap pula didengar. Jadi dia pun fokus sahajalah, khusyuk je lah dekat dalam solat dia tu. Sampailah dah habis tahiyat apa semua. Okay, bagi salam. Lepas tu dia pun doa dengan zikir sikit lah. Dan masa ni bila macam dia toleh sedikit, Zaidi ni, dia ada nampak lah daripada bucu mata dia tu macam dekat belakang dia ni ada ramai orang tau. Macam dalam satu kumpulan macam tu. Lepas tu dia cuba macam abaikan je lah, mungkinlah ada orang yang stop dekat situ ke apa, yang buat baca Yasin ke, tak kisahlah macam tu kan. So masa tu dia pun cubalah untuk nak keluar lah daripada surau tu. Dan masa ni lah tiba-tiba dekat belakang dia ni ada someone cuik bahu dia kan. Macam tu kan. Lepas tu Zaidi ni pun toleh. Bila dia toleh, dia tengok ada seorang lelaki yang memakai kopiah yang memakai baju putih macam tu. Lepas tu dia ada serban. Serban tu macam warna hijau macam tu. Okey, lelaki ni pun tegur lah si Zaidi ni. Dia kata, marilah join mereka semua ni untuk buat bacaan Yasin. Boleh tak kalau anak join sekali? Macam tu.
Jadi Zaidi ni disebabkan dia kan nak balik ke KL. Lepas tu dia kan dah penat seharian duduk dekat hospital semua. So dia pun menolaklah pelawaan lelaki tersebut dengan elok-elok. Dia kata maaflah, dia ni rushing nak balik semua kan. Tapi pada masa yang sama Zaidi ni dia macam agak tertanya-tanya jugalah. Abang semua ni buat majlis apa? Sebab tu kan R&R. Lepas tu ada macam bacaan Yasin. Lepas tu laki tu pun tadi tunjuklah dekat si Zaidi ni. Bila Zaidi toleh, dia terkejut tau. Sebab rupa-rupanya bacaan Yasin tu tadi, dia macam ada satu lingkungan manusia, laki. Lepas tu dekat tengah-tengah tu ada satu mayat. Ada jenazah. Rupa-rupanya diorang tu semua macam buat bacaan Yasin untuk orang yang meninggal. Masa ni Zaidi kata walaupun kerja dekat hospital dah terbiasa kan dengan mayat apa semua tu. Tapi at the same time kita akan rasa macam pelik lah. Kalau meninggal ataupun macam jenazah, kenapa buat bacaan Yasin dekat R&R? Kalau korang pun mesti akan tertanya juga kan, kenapa macam tu. So Zaidi ni dalam keadaan dia tu masih lagi macam agak pelik dan juga ada sedikit seram, meremang tu. Zaidi ni pun cakaplah dekat orang tu, tak apalah dia nak terus balik. Macam rushing lah nak balik kan. Dia tolak pelawaan orang tu lah. So masa tu orang tu pun tersenyum dekat Zaidi. Dekat sini ada lagi satu benda pelik yang berlaku lah, iaitu orang tu walaupun daripada segi luar nampak macam pakai serban apa semua elok, nampak macam alim gitu kan. Tapi gigi dia ni macam penuh dengan gigi emas tau. Macam agak menakutkan jugalah kalau kita pun jumpa orang macam tu mesti macam kenapa orang ni kan, macam pelik je lah macam tu. So Zaidi pun terus bergegas keluar. Dan ada lagi satu kejadian pelik yang berlaku dekat Zaidi. Sebab bila dia keluar sahaja daripada pintu surau tu, nak pergi ke kereta dia kan, dia tengok dekat luar tak ada kereta jenazah, tak ada apa pun, kosong. Kereta dia je yang parking dekat surau, betul-betul depan surau tu. Dan lagi satu, bila tengok dekat area sleeper, tadi kan dalam surau ramai orang kan, dengan ada jenazah semua, orang buat baca Yasin semua tu. Bila dia keluar tu kan, dah lah jalan tu lengang, tak ada kereta jenazah ke apa, tak ada. Lagi satu, tak ada selipar. Dekat luar tu kosong, tak ada selipar. Tak ada selipar langsung, yang ada cumalah selipar si Zaidi ni seorang. Jadi dekat situ, dia mula dah rasa macam tertanya-tanya lagi sekali. Macam, diorang ni datang daripada mana, naik apa? Lepas tu takkanlah semua ni tak pakai selipar. Dalam keadaan yang macam agak terpinga-pinga, si Zaidi ni pun terus cepat-cepat masuk dekat dalam kereta dia. Lepas tu dia pun nak keluar lah, nak belah lah daripada kereta dia, daripada kawasan R&R tu. Daripada masa ni lah dia boleh nampak yang laki yang tegur dia tadi, dipanggil Pak Imam macam tu lah. Sebab nampak laki tu macam ketua lah dalam kumpulan tersebut. Jadi dia kata dia nampak laki tu di sebalik pintu ataupun macam di sebalik tiang macam tu. Dia melambai-lambai sambil tersenyum dekat si Zaidi. Lepas tu senyuman dia tu pula macam menyeramkan, menakutkan. So, daripada situ Zaidi ni macam, laki ni orang ke apa? So masa tu barulah dia pun terus undur. Cepat-cepat belah daripada kawasan tersebut. Dan beberapa hari kemudian tu kan, memang si Zaidi ni demam. Mungkin demam macam terkejut ke apa, tak tahulah. Tapi dia demam lah lepas daripada kejadian tersebut. So anyway, kisah dia memang sangat ringkas dan pendek, tapi sebenarnya agak menyeramkan. Sebab kalau kita fikir logik, macam mana orang yang tengah solat seorang tiba-tiba bunyi Yasin kat belakang dengan tiba-tiba tanpa dengar bunyi macam orang masuk ke orang bercakap, tiba-tiba dengar Yasin panjang-panjang ramai macam tu kan. Lagi satu tak ada selipar, tak ada kereta jenazah, kawasan tu kosong, lengang, tiba-tiba ada, lepas tu tersenyum pula dia sebalik tiang. Kalau kita fikirkan, kalau macam bila kita tengok kepada beberapa ceramah ustaz apa semua, diorang kata tak perlu takut sebab biasanya kalau yang masuk dalam surau, yang buat bacaan Yasin, sedap pula tu bacaan semua, biasanya tu adalah jin Islam. Cuma mungkinlah kita kan normal lah manusia kan, bila kita jumpa dengan makhluk selain daripada manusia ni, memang kita akan rasa macam takut lah kan. Normal lah tu, takut. Mungkinlah jin Islam tu cuba untuk macam usik-usik manja je lah kot dengan si Zaidi ni. So, anyway, apa pandangan korang tentang kisah seram pendek yang Pika kongsikan dekat korang kali ni? Apapun seperti biasalah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan support Pika dengan follow juga Pika dekat Instagram Pika Storyteller. Dan seperti biasalah, berikan komen korang dekat bawah. Okay, so hopefully kita jumpa lagi in my next video. So, see you soon.
Bye!